Buletin Didik 10 November bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Status orang kurang upaya OKU tidak seharusnya menjadi penghalang kepada bakat dan kebolehan seseorang individu. Sama seperti murid lain, murid berkeperluan khas MBK juga berhak mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan peringkat mereka. Dalam program Malaysia hari ini siang tadi, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Salmah Jopri berkongsi bagaimana untuk menyerlahkan potensi MBK. Untuk itu, Kementerian Pelajaran KPM memberi fokus kepada 5 perkara termasuk pengesanan awal dan intervensi. Aktiviti intervensi ini akan membantu mereka untuk mengurangkan dari segi ketidakupayaan mereka dan mereka boleh dapat belajar dengan lebih senang dan kita juga memberi sokongan daripada segi penjagaan kesihatan dan sebagainya. Pada masa yang sama, dalam memastikan mereka ini kita boleh selahkan potensi, kita lihat pula kepada kurikulum dia. Jadi kurikulum yang kita bina ini mempunyai keluasan dan juga relevan dengan keperluan mereka. Terdapat 4 jenis kurikulum yang boleh diikuti MBK mengikut kesesuaian mereka. Bagi yang dikenal pasti mempunyai fungsi kognitif yang tinggi, mereka boleh mengikuti kurikulum kebangsaan seperti murid-murid biasa. Kalau dia tak boleh ikut kurikulum kebangsaan ini, kita ada satu lagi kurikulum iaitu kurikulum yang dibina khusus untuk murid-murid ini, dia panggil KSSRPK atau KSSMPK, yang mana ianya dibina khusus bagi memang mengikut kesesuaian murid tersebut. Jadi ada juga kalau di KSSMPK ini kita juga ada satu dilaksanakan satu pentaksaran SKM secara modular dan sebagainya. Dan ada satu kurikulum yang memang SKM. Memang SKM penuh, memang kemahiran penuh yang mana kita dia relate dengan Kementerian Sumber Manusia iaitu dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Selain daripada aspek kurikulum, KPM juga memerlukan guru, pegawai bidang khusus dan anggota kumpulan pelaksana yang mahir dan kompeten dalam bidang masing-masing. Penyediaan infrastruktur dan kemudahan serta peralatan khusus juga perlu dititikberatkan supaya MBK dapat belajar dalam suasana yang kondusif. Macam contoh kalau budak buta, mereka memerlukan braille dan sekarang ada banyak yang canggih-canggih yang dari segi untuk kurang upaya penglihatan ini, bukan hanya setakat braille, mesin braille saja, mereka juga boleh menggunakan komputer yang telah dibuat sesuai untuk keperluan murid kurang upaya ini. Pada masa sama, penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta memainkan peranan penting dalam menyerlahkan potensi murid berkeperluan khas. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sedia mempertimbang kelonggaran dalam SOP pengoperasian institusi pengajian tinggi IPT termasuk pembukaan penuh semua IPT. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad bagaimanapun berkata ia tertakluk kepada perubahan dan kelonggaran diberikan Majlis Keselamatan Negara MKN melalui SOP fasa endemik Pelan Pemulihan Negara. Ketika ini pembukaan kampus IPT dibuat secara berperingkat bermula 15 Oktober tempoh hari setelah mendapat kelulusan daripada MKN. Tapi bila kita nak minta student itu masuk, kementerian punya pendekatan adalah kita harus mengikut dan juga patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, iaitu 50% daripada kapasiti ataupun ruang yang disiapkan untuk pelajar itu belajar. Selain itu, KPT juga bersedia untuk mempertimbangkan kelonggaran lain seperti dalam SOP pengoperasian IPT semasa fasa endemik. Kemasukan semula penuntut yang telah lengkap divaksin ke IPT membabitkan semua kategori pelajar dengan keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Keputusan ini dibuat selepas mengambil kira input sesi libat urus bersama MKN dan Kementerian Kesihatan. Pengurusan IPT meliputi Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan Wakil Persatuan IPT Swasta IPTS serta Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Wakil Kesatuan atau Persatuan Pelajar. Dalam pada itu, Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kelantan dan Universiti Haiphong Vietnam memeterai Memorandum Persefahaman MOU hari ini. Kerjasama dua universiti ini melibatkan pelbagai bidang termasuk perkongsian akademik, penyelidikan dan penerbitan serta pertukaran staf akademik dan pelajar. Majlis menandatangani MOU secara dalam talian itu diwakili Profesor Madya Dr. Zulkifli Mohamad dari UiTM Cawangan Kelantan dan Profesor Madya Dr. Nguyen Huai Nam mewakili Universiti Haiphong.
Sinergi ini juga akan melibatkan promosi peluang belajar, seminar, bengkel dan persidangan dalam bidang pendidikan dan latihan. Ia akan terus membantu mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Vietnam dalam mencapai visi bersama untuk kecemerlangan berterusan. Universiti Haiphong terletak di Bandar Haiphong merupakan sebuah universiti pelbagai disiplin yang ditubuhkan pada 1959 dengan tujuan mengukuhkan kebolehan dalam bidang akademik dan penyelidikan di Vietnam. Sasaran peningkatan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030 merupakan satu rancangan kerajaan dalam mengurangkan kadar pengangguran dalam pasaran pekerjaan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 mengiktiraf pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET sebagai satu pemboleh daya yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara yang lebih mampan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim ketika ditemui di Majlis Perasmian Pelancaran Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan sebagai pusat rujukan tunggal penyedia latihan pengajar kemahiran TVET menyasarkan 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM memasuki aliran TVET. Selepas tingkatan 3 mereka terus masuk dalam bidang pelajaran Form 4, Form 5 ini dalam bidang TVET. Ini perancangan kita untuk kita nak mengurangkan pengangguran dalam pasaran dan juga kita boleh mengisi peluang-peluang pekerjaan sekarang ini terutamanya peringkat teknikal ini kepada mereka-mereka yang kita ambil daripada foreign workers. Menurutnya lagi, inisiatif ini dapat direalisasikan dengan peruntukan 6.6 bilion ringgit dalam belanjawan 2022 yang akan digunakan untuk pelbagai inisiatif termasuklah pembangunan modal insan berteraskan TVET bersama industri. Bertemu kembali. Nilai murni dan integriti penting dalam mendepani keadaan ekonomi yang mencabar serta peralihan ke fasa endemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata semangat integriti keluarga Malaysia dituntut dalam membentuk satu masyarakat yang menghargai semangat keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran hidup. Perdana Menteri berkata demikian pada Majlis Perasmian Penutup Convention Integrity National 2021 yang diadakan secara hybrid semalam. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tanpa integriti kita tidak akan jujur. Tanpa integriti pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program atau projek tertentu dalam RMK 12 akan bertindak sambil lewa, mempunyai kepentingan sendiri, masalah guna kuasa, menyeleweng, rasuah, akibatnya berlaku ketirisan yang akhirnya mendatangkan kerugian kepada kita, keluarga Malaysia. Mengambil contoh negara yang berada pada kedudukan teratas dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI seperti New Zealand, Denmark dan Finland, Perdana Menteri berkata kejayaan negara terbabit dalam memerangi jenayah rasuah berpunca daripada penyemaian nilai-nilai murni dan integriti bermula dari rumah sebagai institusi pendidikan pertama. Katanya, kesemua matlamat serta perancangan yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12 hanya boleh dicapai jika semua keluarga Malaysia bersama-sama menjayakannya dengan menjadikan agenda integriti sebagai teras utama. Baiklah, kumpulan kembara anak bukit berjaya dinobatkan sebagai johan pertandingan drama pendek bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan Peringkat Pertubuhan Bukan Kerajaan 2021. Mempertaruhkan karya kreatif berjudul Aisyah, drama ini mengetengahkan nilai kekeluargaan. Drama pendek berdurasi 10 minit hasil karya Makmur Zakaria ini mengisahkan percintaan terlarang seorang remaja dan mendapat tentangan hebat dari keluarga. Bercakap tentang cabaran sangat-sangat tercabarlah sebenarnya. Musim-musim pandemik COVID ini banyak sangat kekangan. Sempat hanya bersemuka 2 ke 3 kali sahaja perjumpaan dan mengambil masa dalam sejam ke 2 jam. Selebihnya kami bersemuka secara maya melalui perantara Google Meet dan juga Zoom.
Jadi berlatih melalui situ, tengok ruang. Sebab kadang-kadang ialah dengan kekangan kerja, dengan kekangan pandemik lagi, dengan kekangan masa belajar lagi pelakon. Jadi di situ memainkan peranan penting untuk kami cipta ruang dan peluang dan masa yang sesuai untuk menjadi sesi latihan. Pertandingan ini mendapat penyertaan awal dari 20 kumpulan dan mempertaruhkan 6 kumpulan bagi peringkat akhir. Antara karya lain yang memenangi hati juri ialah Logaritma Bebelisma dari kumpulan Theatre 360 dan karya Kelapa Tua Kelapa Muda dari kumpulan Sebutir 2, masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Kelapa Tua Kelapa Muda mengisahkan kisah cinta dan pengorbanan di antara dua generasi, dan pengorbanan itu memang sebenar-benarnya berlaku di masa kini. Tentang kasih sayang dan banyak konflik dalam kehidupan membuatkan anda akan membawa emosi sendiri anda sebenarnya sendiri. Bertemakan bahasa jiwa bangsa, pertandingan drama pendek ini dianjurkan bagi memupuk jati diri dan citra bangsa Malaysia dalam kalangan peserta melalui bahasa dan sastra kebangsaan, selain mempersegar kecintaan dan kemegahan terhadap bahasa kebangsaan melalui elemen mendidik dan menghibur. Asalnya ditanam sebagai landscape untuk mengindahkan kawasan kejiranan, namun bunga telang kebiruan atau ungu yang acap kali tumbuh merimbun memberi ilham buat penduduk di Perumahan Awam Seri Perlis 2 Ibu Negara. Mereka mengkomersialkan pokok kekacang itu menjadi pelbagai produk hiliran yang menjana pendapatan. Kebanyakan rakyat Malaysia sudah pasti kenal dengan bunga telang. Warnanya yang cantik biasanya menghiasi tepi-tepi jalan dan sebenarnya boleh dimakan. Selain dijadikan pewarna untuk makanan tradisi popular Pantai Timur iaitu nasi kerabu, khasiatnya yang pelbagai mulai disedari khususnya buat kaum Hawa. Justru atas inisiatif dan inovasi penduduk perumahan awam ini, satu produk baru dibangunkan iaitu pewarna semula jadi dalam penghasilan teh. Bila kita buat research, Google nampak bunga telang ni terlalu banyak khasiat dia. Terutamanya bila dia dah jadi air, jadi teh. Jadi kita keringkan bunga-bunga yang ada di kawasan kita untuk dijadikan produk teh. Jadi teh tu dia banyak, dia antioksidan. Dia juga dapat melancarkan pengaliran darah terutamanya kepada kaum wanita. Tidak mensia-siakan waktu Perintah Kawalan Pergerakan, mereka mengambil peluang menanam benih bunga telang dengan lebih meluas. Hasilnya dalam sebulan, sekitar 3 kilogram bunga berjaya dipetik untuk produk teh keluaran mereka. Dari segi Jabatan Pertanian, kita memberi khidmat nasihat dan kita memberi input pertanian. Contohnya kita bagi mesin pengering bagi memudahkan mereka untuk mengeringkan bunga telang itu dan mengkomersialkan supaya dia dapat meningkatkan dan menambahkan pendapatan mereka sendirilah. Selain teh, kuih muih dan produk makanan berasaskan bunga telang turut dihasilkan. Mereka berhasrat dapat sama-sama terlibat menjalankan kajian dan pembangunan masa depan untuk menghasilkan produk kecantikan berasaskan bunga telang. Masih bersama Buletin Didik, sebuah komputer Apple One dilelong pada nilai $400,000 atau 1.6 juta ringgit di Amerika Syarikat. Komputer itu dibina oleh pengasas bersama Apple iaitu mendiang Steve Jobs dan Steve Wozniak kira-kira 45 tahun lalu. Komputer Apple One antara 200 komputer yang dihasilkan dari sebuah garaj di rumah ibu bapa angkat mendiang Steve Jobs di Los Altos, California. Keunikan dimiliki komputer Apple One adalah hiasan papan kekunci ini. Hanya sejumlah kecil komputer ini dihasilkan menggunakan kayu koa. Turut dilelong bersama sebuah monitor video Panasonic. Komputer Apple One pada asalnya dibeli oleh seorang profesor di California sebelum menjual kepada pelajarnya pada 1977 dengan nilai $650 atau RM2,696. Baiklah, lubang-lubang kecil di jalanan atau laluan pejalan kaki bukanlah sesuatu yang sering diberi perhatian berbanding lubang yang lebih besar saiznya sehingga dianggap berbahaya. Namun, ia tetap dikira tidak sempurna atau rosak. Seorang artis di Rusia cuba menyampaikan mesej bahawa sesuatu yang tidak sempurna itu tetap ada keindahannya.
Ivan Kravchenko, 26 tahun, seorang artis seramik profesional yang aktif membaiki lubang-lubang kecil di jalanan di Moskow pada masa terluangnya. Caranya menampal lubang-lubang tersebut dengan hasil seni diperbuat daripada tanah liat. Saiz lubang diukur dengan kertas sebelum menghasilkan acuan serta menyalutnya lalu melukis tampalan tersebut. Концепция проекта в том, что я никак не трогаю отверстие, то есть моя задача просто его дополнить. Я не могу там обрушать край, чтобы встала заплатка. Kravchenko mengakui melukis bukanlah kekuatannya, justru dia hanya menghasilkan corak atau rekaan abstrak. Projek ini dilakukan kerana dia percaya sekecil-kecil usaha atau tindakan mampu mengubah persekitaran menjadi lebih baik. Tambahnya, semakin ramai mula menyedari hasil-hasil seni ciptaannya dan berkongsi foto. Keterujaan itulah yang mendorongnya untuk meneruskan projek ini saban hari. Aktivis hak asasi manusia yang pernah memenangi hadiah Nobel Keamanan Malala Yousafzai mengakhiri zaman bujang selepas mengumumkan pernikahannya semalam. Malala bernikah dengan jejaka pilihan Asir Malik dalam satu majlis kecil-kecilan. Malala menerusi perkongsian di laman sosialnya memaklumkan majlis berkenaan berlangsung di rumahnya di Birmingham, England bersama ahli keluarga. Difahamkan suami Malala adalah pengurus operasi Lembaga Kriket Pakistan. Sukan, aksi di tempat sendiri dimanfaatkan sepenuhnya Sabah FC apabila merebut tiket terakhir ke suku akhir bola sepak Piala Malaysia. Pada perlawanan terakhir kumpulan D semalam, Sabah FC menewaskan Petaling Jaya City. Mata penting yang diraih Sabah membolehkan mereka mengesahkan gelaran naib juara kumpulan D di belakang JDT. PJ City akur menamatkan saingan di tempat ketiga, manakala Kelantan FC tercorot tanpa kemenangan sambil JDT unggul mengumpul mata maksimum. Perlawanan di Stadium Likas Kota Kinabalu, pertemuan tuan rumah Sabah FC menentang Petaling Jaya City sememangnya jadi tumpuan apabila menawarkan tiket terakhir ke suku akhir Piala Malaysia. Lebih menarik, kedua-dua pasukan masing-masing mengumpul 5 mata sebelum aksi bermula. Sentuhan bekas jurulatih kebangsaan Dato' Ong Kim Swee yang mengendali Sabah FC nyata masih berbisa apabila memerangkap pasukan pelawat menerusi gol tunggal kemenangan hasil sepakan penalti ketua pasukan Risto Mitrevski minit ke-21. PJ City yang dibimbing seorang lagi bekas pemain kebangsaan P. Maniam terpaksa akur kempen Piala Malaysia kali ini ternoktah pada saingan kumpulan. Sabah FC bakal menentang Melaka United pada suku akhir di Stadium Likas Ahad ini. Melaka United mengesahkan gelaran juara kumpulan C selepas menewaskan Kedah Darul Aman KDA FC. Kelantan United di tangga ketiga selepas Negeri Sembilan FC menarik diri susulan pemain dan pegawainya dijangkiti COVID-19. Perlawanan terakhir penentuan juara kumpulan C di Stadium Hang Jebat menyaksikan Melaka United yang menanti kunjungan KDA FC membuka jaringan menerusi penyerang import kelahiran Jerman Manuel Ott minit ke-24. KDA yang berpeluang bergelar juara kumpulan cuba bersaing namun dikejutkan gol kedua Melaka United pada minit-minit terakhir permainan melalui pemain import dari Brazil Giovanni Gomez. Kemenangan 2-0 menyaksikan Melaka United unggul dengan rekod tanpa kalah sepanjang saingan kumpulan. Sementara itu, memasuki fasa suku akhir yang dijadual Ahad ini, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT pasti akan terus menghantui pencabar-pencabar lain. KDA FC nyata kurang bernasib baik terpaksa berdepan JDT pada suku akhir ketika lawan berada di puncak prestasi. JDT muncul juara kumpulan D dengan memenangi kesemua 6 perlawanan. Selaku juara kumpulan D dengan 14 jaringan cuma dibolosi 1 gol sepanjang perlawanan, sememangnya JDT memperlihatkan kesungguhan mereka untuk mempertahankan Piala Malaysia. Begitulah watak yang ditampilkan JDT ketika menewaskan Kelantan FC pada aksi terakhir kumpulan D di arena lawan semalam. Misi menamatkan saingan kumpulan dengan rekod kemenangan 100% terus digalas skuad bimbingan Benjamin Mora ini meskipun dikekang hebat lawan pada 45 minit pertama. JDT bangkit mengganas pada babak kedua menerusi jaringan pertama penyerang kebangsaan Muhammad Syafiq Ahmad hanya 3 minit selepas permainan bersambung. Kelantan FC terus tersentak apabila dibolosi 2 jaringan pantas Harimau Selatan menerusi sepakan penalti Leandro Velasquez pada minit ke-60 dan Guillerme de Paula 2 minit kemudian. Syahrul Muhammad Saad melengkapkan kemenangan 4-0 JDT pada minit-minit akhir permainan.
Kejayaan Team Secret menjuarai Liga Profesional PUBG Mobile Asia Tenggara musim keempat baru-baru ini meletakkan pasukan itu sebagai calon paling sesuai untuk mewakili negara ke Sukan Asia Hangzhou, China tahun depan. Berbekalkan senarai pemain tempatan sedia ada, Team Secret sedia menyahut cabaran Malaysia ke tamasya itu. Begitupun sedikit membimbangkan pengurus Team Secret P. Parthiban mengenai terma penajaan memandangkan pasukannya kini terikat dengan beberapa penaja utama sedangkan skuad kebangsaan Kesukan Asia pastinya mempunyai penaja sendiri. Buat kali pertama dalam sejarah penganjuran Sukan Asia di Hangzhou, China dari 10 hingga 25 September 2022 itu, 8 acara e-sukan akan dipertandingkan antaranya PUBG Mobile, Arena of Valor, Dota 2 dan FIFA. Lebih menarik, kesemua acara menawarkan pingat. Team Secret baru-baru ini muncul juara Liga Profesional PUBG Mobile Asia Tenggara bagi musim keempat sekaligus layak ke kejuaraan dunia PUBG Mobile PMGC secara online dari 30 November hingga 24 Disember 2021. Pasukan yang ditunjangi 5 pemain, Akechai Arisanan, Muhammad Izzuddin Hashim, Ahmad Fuad Razali, Raymond Tan Boon Sheng dan Muhammad Danish Yusniza ini meletakkan sasaran untuk berada dalam kelompok 3 terbaik pada kejuaraan dunia yang menawarkan hadiah kejuaraan wang tunai lebih 24 juta ringgit. Baiklah, paparan dari Festival Cahaya Oslo mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira, salam hormat dan kita jumpa lagi.